السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا شرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita bertemu pada hari ini menyambung pengajian kita dalam kitab yang bertajuk Bahrul Madhi yang disusun oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini adalah syarahan kepada Mukhtasar At-Tirmizi, hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kita berada dalam bab yang bersabit dengan sembahyang, yang dahulunya telah kita bincangkan bagaimana kalau seorang yang sembahyang berjamaah itu dalam keadaan dia sembahyang, tiba-tiba imam meninggalkan tahiyat yang pertama yang kita panggil tahiyat awal. Bagaimanakah kelakuan makmum yang bersama-sama dengan imam tadi? Telah kita jelaskan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini. Jadi sambung hari ini saya nak masuk kepada bab yang ke-38 yang punya kitab pada muka surat 139. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullah, babu ma jaa fi karahiyati tatha'ubi fi salati, bab yang telah datang bab ini pada menegahkan menguap dalam sembahyang. Di antara adab kita ketika solat ialah menguap, jangan menguap. Tetapi adakah membatalkan solat kita itu? Qala Al-Imam At-Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tatha'ubu fi salati minasy syaitan fa idza tatha'aba ahadukum falyakzim mastata'a. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tatha'ub, menguap dalam sembahyang itu, minasyaitan, datangnya daripada syaitan. Fa idza tatha'aba, maka apabila menguap seseorang kamu, falyakzim, hendaklah dia menahan, mastata'a, sekadar mampu, sekuasa dia. Jadi daripada hadis ini diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertamanya at-tatha'ub fi salah, berhubung dengan menguap. Oleh kerana sembahyang ni kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, hendak menghadap Allah ni hendaklah ada adab dan tertib dia, ada akhlak dia. Kalau kita menghadap yang di Pertuan Agong tu pun tak boleh nak menguap, Syekh, tahan merah-merah muka tu. Mana boleh menguap depan tuanku dah. Nak ambil pula pinggan, nak ambil pula dipanggil macam-macam anugerah itu dipanggil. Kenalah beradab, bersopan, pakai pun cantik, kemas, sempurna. Ini kan pula kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala.
Kena adalah adab-adab dia, budi bicara dia, cara-cara dia. Kerana itu dilarang dalam sembahyang kita korek hidung. Jangan dalam sembahyang kita ni korek telinga. Dalam sembahyang kita tak boleh nak gerak sana garu sini sesuka hati. Ini kita menghadap Allah Rabbul Jalil. Ya, yang dengan itulah kita mendapat ampun dan masuk dalam syurganya besok. Lepas tu kita kena ingat itu semua milik Allah Ta'ala. Jadi sebagai hamba ni, dia kena nak mohon sesuatu, nak mohon ampun, nak mohon maghfirah, nak mohon rahmat Allah, supaya dengan amal kita tadi Allah ampun kita, Allah rahmat kita, barulah kita ni boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi kalau tahu begitu, ini dipanggil hak-hak Allah. Sebab hari ni banyak orang persoalkan tentang hak Allah. Macam contoh sister hari ni yang kecoh tu kan. Hari ni banyak orang bercakap ini hak asasi manusia. Semalam kemarin dulu ada satu kakak tu cerita kat saya, ada satu masjid, anak-anak muda memprotes tindakan menyembelih lembu korban. Yang protes budak-budak muda ni, anak-anak ahli jemaah tu. Dia kata ini hak asasi, ini hak orang yang kita kena hormat. Dia begini, kita jangan lupa duduk atas dunia ni ada hak Allah, ada hak manusia. Jangan sibuk hak manusia je, hak Allah kita lupa. Sebab tu ada hak Allah yang kita tak boleh ganggu, apatah lagi menumpang di bumi Allah. Hak-hak Allah ni tak boleh pakai logik akal. Kalau pakai logik akal ni, banyak kita ni besok tak lawan Allah Ta'ala. Itulah namanya liberal dipanggil tu. Plural lagi ni, orang tanya apa ustaz yang liberal plural ni tak faham. Itu namanya dia nak meliberalkan semua ni hak manusia belaka atas dunia ni. Bebas nak sembahyang ke tak sembahyang, bebas nak tudung tak tudung, bebas. Dia lupa yang duduk atas dunia ni ada hak Allah Ta'ala. Kita nak sembahyang ambil uduk, cuba tanya apa relevan nak sembahyang ambil uduk. Kan bazir air dia kata tu. Dia bukan kira relevan tak relevan, itu hak siapa? Hak Allah. Mula-mula basuh muka. Kenapa 7 anggota dia tak basuh punggung? Aku smackdown bong kata orang. Itu Allah dah tetapkan anggota wuduk berapa banyak kita basuh? 4 je kan? Anggota wuduk yang kita basuh 4 itu. Itu hak Allah tu. Allah sebelum Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang beriman, apabila kamu nak dirikan sembahyang tu, basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapuh kepala, basuh kaki hingga buku lali. Dua-dua kaki tu basuh. Itu hak Allah Ta'ala. Allah suruh buat dia. Jangan banyak songeh. Bukan hak kita tu. Lepas tu jangan kita nak protes saya tak. Saya tak setuju ini basuh muka. Habis nak basuh apa? Saya nak basuh dipanggil badan saya. Ikut engkau lah kata. Rasa macam bumi ni sendiri punya, buat. Besok Allah sebut dalam Allah sebut hari akhirat, kamu cari syurga lain, pergi cari bumi lain kalau enggak itu. Jadi jangan sampai masuk golongan-golongan yang melawan hak Allah Ta'ala ni. Samalah juga dipanggil menyentuh anjing ke apa dia, apalagi yang bersabit dengan khinzir, yang memang dah nama dia mughalazah. Yang kita nak liberalkan semuanya, boleh. Mula-mula anjing, lepas tu besok anjing dengan yang seko lagi mughalazah tu, cun lagi yang seko lagi tu. Tak, bukan sekadar cun, pink color gitu. Pink color, gebu. Minta maaf orang sana pink color, sorry ya. Yang sana tu lain. Okey. Yang itu lagi cun ya. Gebu lagi tu. Tabarakallah. Dah Allah kata, dah disebutkan benda tu lagi nak kata apa. Jadi kita ni jangan dipanggil, ingat hak kita belaka-belaka, termasuklah sembelih korban itu. Hak Allah Ta'ala menetapkan lembu nak makan kena sembelih, bukan hak kita. Tapi hari ni minta yang dibincang, nak jawab macam mana Ustaz masalah kan ni. Jawapannya sebab manusia banyak lupa hak Allah. Dia ingat semua hak dia lah ke. Sebab tu Allah sebut terang-terang dalam Quran, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Ta'ala lah yang mencipta 7 langit, 7 petala bumi. Siapa yang buat? Allah. Kita ada masuk campur tak? Ada tak kita masuk campur buat bumi ni? Tak ada. Engkau duduk diam-diam sudah atas bumi ni, tahu?
Ni bukan marah ni, geram. Orang Melaka cakap macam tu. Engkau duduk diam-diam, engkau tak nak masuk campur pun buat bumi dengan langit itu. Turunkan hujan tu, ada kita masuk campur? Tak ada pun. Habis tu nak lawan Allah apa sangatnya? Dah diberi macam-macam tu, duduk diam-diam je, ikut je perintah Allah. Itu hak Allah. Itu pun Allah bagi sikit-sikit hak kita tu. Syukurlah tu. Buatnya Allah tahan hujan sekarang, datang puting beliung, baru kita tahu. Jadi kalau begitu, ini adab kita. Ini tajuk kat mana? Tajuk menguap, kita tahu. Jadi tajuknya menguap. Jadi kesimpulannya, waktu kuliah jangan menguap. Bukan dalam bayangnya. Baik. Kalau begitu, ini hak Allah. Maka itulah Rasul SAW ini adalah utusan. Bila kata utusan, wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Dan bukanlah Muhammad itu bapa kepada seorang kamu, tetapi Rasulullah itu adalah, bahawa Muhammad itu Rasul Allah, wakil utusan Allah Ta'ala, duta Allah Ta'ala bumi ini. Jangan ingat Rasulullah ni sekadar macam ayah kita, macam adik-beradik kita yang punya anak. Dah, Rasulullah lebih dari itu, utusan Allah. Maka itu apa yang Nabi bawa datang, Allah suruh kita ikut. Jadi itu namanya kita dengan Rasul ni kena adab, bahawa Rasul utusan Allah, duta yang Allah lantik muka bumi. Maka sebagai seorang Rasul, Rasul bimbing kita bagaimana akhlak mulia. Begitulah akhlak kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antaranya ialah menguap. Maka kalau dalam sembahyang ni tak dapat tahan sangat, kerana kita ni kadang-kadang letih. Kadang-kadang bukan letih, makan banyak pun dia juga menguap juga. Letih penguap, dah bangsa kita ni jenis macam tu kan. Kerana itulah diajar kita kalau dalam sembahyang kena ingat at-tatha'ubu fi salati minasyaitan, bahawa menguap itu datang daripada syaitan. Maka kalau menguap seorang kamu, falyakzim, tutup, hendaklah dia tahan sama ada dengan menutup itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ajar kita kalau menguap dalam sembahyang, kalau menguap tak kira dalam sembahyang, luar sembahyang, tutup dengan tangan kita. Kerana nak menghalang syaitan masuk. Nabi ajar sendiri, mana-mana orang menguap, kalau dia buka mulut dia luas-luas itu, masuk syaitan. Menunjukkan syaitan ini boleh masuk dalam tubuh badan manusia. Ya. Jadi kalau syaitan tu masuk, Nabi suruh halang dia. Halang dengan tutup, jangan masuk dalam mulut kita. Satu. Yang keduanya, Rasulullah SAW mengajar kita lagi ni supaya adab kita ni nampak cantik, supaya adab kita ni nampak mulia. Nabi ajar lagi kalau menguap, janganlah dia berkata itu. Fa inna syaitan yadhaku, kerana syaitan yang tengok pun ketawa tu. Apa makna syaitan ketawa? Syaitan ni kan musuh kita. Tuan-tuan, kalau musuh ketawa ni tuan-tuan, kata orang kampung, something wrong somewhere tu. Biasa syaitan ni dia menangis. Kalau kita istighfar, dia lari. Kalau azan, dia lari. Kalau kita buat begitu begini, dia menangis. Tiba-tiba ada satu perbuatan yang syaitan suka sangat. Gelak syaitannya. Punya luculah perbuatan tu. Menunjukkan perbuatan tu memang benda yang syaitan sepakat seronok itu. Apa dia? Kalau menguap itu, Nabi kata jangan dia sebut nak macam orang nak mengantuk sangat kan. Sekali dia menguap tu, tu. Keluar segala-gala bunyi itu. Ini dilarang ya. Batu kita kalau nak menguap tu slow-slow je keluarkan. Terutama pula perempuan, cancel buat menantu je. Kata kan. Masa tengah minang pula tu. Antau cincin. Mana perempuan yang ni? Ada bau tu. Kalau saya minta balik cincin tu. Coba cari orang lain lah Syekh. Ramai lagi tu. Adab tu biar nampak sopan sikit tak? Sopan, santun sikit barulah betul nama perempuan. Waktu orang perempuan dipanggil, orang duk nilai tak nilai rupa, orang nilai budi bahasa, adab gitu. Tu orang tanya kenapa tak kahwin Arab Ustaz? Nak kahwin apa? Arab tu minum air macam ni depan kita. Kita tengok pengeri je.
Tu belum buat bini tu, mau aku jadi kaki esok ditonggang gitu esok. Tak mau. Baik orang Melayu sopan, minum slow je. Orang Melayu betul. Allah maulah betul dengan kewanitaan dia. Ini dah ketul-ketul tangan, main budi-budi perempuan apa barang tu. Ngeri ya. Baik, itu adab-adab dalam sembahyang tutup. Karena syaitan masuk dalam tubuh, maka itulah kita dalam mendidik anak-anak pun kena ajar. Budak-budak ni kan, kita beritahu dia buat balik, beritahu buat balik, itulah namanya pendidikan. Didiklah dia. Didik dia, beritahu dia syaitan masuk, dia pun hembus balik, keluarkan. Anak bertuah betul. Betul saya buat macam mana? Kan itulah syaitan ini, dia akan keluar kalau di dalam dada kita ni ada zikir-zikir, doa-doa, ada dalamnya Al-Quran. Kerana Nabi SAW telah beri isyarat, tiap-tiap kita ni ada syaitan, ada jin, dan Nabi juga dah ajar kita, syaitan duduk di hati yang belah kiri, malaikat duduk hati belah kanan. Masing-masing membisik-bisik kan. Bisikan malaikat pun ada, bisikan syaitan pun ada. Jadi kalau dah tahu syaitan tu memang boleh masuk dalam tubuh dan targetnya hati. Kan itu Nabi SAW bersabda, orang yang hatinya kosong daripada Quran, macam orang yang hatinya tidak ada Quran, macam rumah kosong, Nabi kata. Di situlah isyarat yang Nabi nak ajar kita. Itu namanya belajar hadis. Jangan nampak surface aja, selapis. Apa maksud Nabi? Hati yang tiada padanya Quran seperti rumah kosong. Nak suruh isi hati kita dengan Quran. Dan rumah-rumah kosong ni siapa yang menghuni? Syaitan, jin yang menghuni dia. Jadi nak bagi dia keluar, kenalah kita ada isi dalam hati kita tadi Al-Quran, bacakan Al-Quranul Karim. Itu yang kita duduk menghafal Fatihah, menghafaz Qul a'udzu birabbin nas. Duduk di mana? Duduk di hati kita. Sebab tu satu hari seorang anak muda nak kahwin, Nabi tanya, bukankah bersama kamu ada Qul huwallahu ahad? Apa maksud Nabi bersama kamu itu ada Qul huwallah? Dia menghafaz Qul huwallah tu. Duduk di mana hafazan dia? Hati dia. Itu yang kita nak letak Quran di hati kita dan hati anak-anak itu sebagai perisai. Barulah syaitan tu keluar balik, tak mau duduk dalam hati kita ni. Panas dia kata. Pasal apa? Penuh dengan Quran, penuh dengan zikir, penuh dengan kebaikan. Maka itu kalau orang azan Allahu Akbar, sambut azan tu Allahu Akbar. Kerana Nabi bersabda, bila syaitan dengar azan, lari dia. Ini orang azan buat dek je Allahu Akbar. Satu gol lagi. Ni budak-budak main bola petang-petang kan, maghrib. Kita tahulah dulu pasal kita pun join sekali. Masa tu budak-budak lu je. Oh, masa budak-budak nakal sungguh. Abang Razak lagi tahan. Kita ingat dah. Masa tu ialah, tapi nakal budak kampung kan main bola petang-petang. Tunggu whistle kita, tunggu azan je. Tapi masa nak azan tu seri pula satu sama je. Jadi sebagai gol penentuan, kena syaitan yang ke gol tak masuk. Tu yang azan maghrib tak gol tu. Syaitan sungguh lah. Tak masuk pula gol tu. Habis azan baru gol. Syaitan sungguh lah. Itu yang sepak tiang sampai hari ni tu. Sekian ni maklum. Allah Rabbi. Nak sebut pada kita apa dia? Nak sebut hadirin hadirat para jemaah rahmati Allah Taala sekalian, syaitan tu ada dalam tubuh manusia. Dia boleh lari. Lepas tu bila baca Quran, lari dia. Yang itu yang kadang-kadang kerasuk dan bagai-bagai. Kerana jiwa tadi kena ada isi Quranul Karim tu, kena ada. Ya. Balik cerita tadi. Kalau begitu inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguap tu daripada syaitan. Bila menguap dari syaitan, orang menguap dilarang buka mulut kerana syaitan boleh masuk. Barangkali dia suruh kita menguap, dia nak masuk dalam tubuh kita, nak mengganggu kita. Jadi beritahu anak-anak itulah sebabnya bila dah menguap buka itu, kadang-kadang kita disuruh istighfar, disuruh berzikir, disuruh sambutlah azan bagai-bagai. Jangan biarkan makhluk tu duduk dalam tubuh kita itu. Qala muallif rahimahullah, muka surat 140 pada bilangan 210 itu. Menguap dan kejadiannya, kata Ibnul Arabi dalam syarah Sahih At-Tirmizi,
bahawasanya tiap-tiap perbuatan yang dikeji itu dibangsakan kepada syaitan. Kerana syaitan itu wasitahnya, perantaranya syaitan. Jadi benda-benda keji ini datangnya daripada syaitan. Termasuklah kita lupa, Allah sebut dalam Quran cerita Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa nak cari Nabi Khidir, dia suruh Nabi Musa bawa ikan. Bawa ikan letak dalam bakul. Kalau ikan tu melompat, di situlah duduknya Nabi itu. Pergilah Nabi Musa ditemani oleh seorang Nabi yang lain. Siapa nama dia? Yang mengiring Nabi Musa tu. Jadi berjalan, siapa dia? Lupa dah, saya pun dah lupa. Jadi Nabi Musa pun jalan-jalan. Nanti kita ingat, kita beritahu lah. Jadi Nabi Musa pun berjalan, ikan tu melompat. Nabi Musa tak perasan, tengok-tengok dah hilang ikan tu. Jadi apa Allah sebut dalam Quran, wa ma ansanihu illa syaitan. Allah berfirman menceritakan kisah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, tidaklah melupakan aku ini melainkan kerja syaitan itu. Di situlah kita kalau lupa disuruh berselawat atas Nabi SAW. Kan kita ni kan mudah lupa paling dahsyat. Saya ingat satu kes tu, pak cik tu, dia pergi shopping center, dia balik seorang-seorang. Sampai rumah baru ingat, bini aku mana? Tinggal shopping center ya. Ini kronik sungguh pak cik ni. Dia punya lupa sampai bini tinggal shopping center. Ini confirm bini pergi tempat lain, dia pergi tempat lain. Ataupun dia marahkan bini dia tu sampai dia lupa dah. Jadi hati-hati ya, suami isteri kalau boleh jalan biar dekat-dekat. Sebab kita ni makin tua makin lupa. Apa yang melupakan kita ni? Syaitan, kerja syaitan banyak tu. Sebab tu kita disuruh banyak selawat Nabi SAW. Jadi kerja-kerja jahat ini dibangsakan pada syaitan. Lupa ke, malas ke, di sinilah kita disuruh lawan syaitan ini, antaranya dengan zikir, dengan Quran dan bagai-bagai. Termasuk jangan biarkan syaitan masuk dalam tubuh kita ni. Dia boleh masuk? Boleh. Macam juga air kita ni, kenapa dia suruh tutup air ni? Air ni kalau terdedah sehari semalam ni, dikencing syaitan. Maka itulah kadang-kadang orang hantar air Yasin. Saya ingat kalau ngaji pondok dulu penuh air Yasin ni. Tapi penuh-penuh tu tak pernah berambil. Rupanya tuan tu datang hantar je, dia sendiri tak Yasin, dia balik. Tu buktinya pasal dia sendiri tak ambil air tu. Kita tengok dah 3-4 hari air ni terbuka tutup gitu. Itu Yasin pun dah tak ada apa tu. Jadi maka itu kita disuruh tutup walaupun sebatang lidi. Batang lidi pun tutup dia. Jangan bagi syaitan kencing. Ada yang nakal pula tanya, dia tak kencing tepi-tepi tu ustaz. Ni yang malas mengajar budak-budak ni kata. Dia punya soalan tu kena adventure lah. Jawapannya syaitan tu bukan macam kita. Syaitan tu bukan macam kita. Kita kencing berterabur. Syaitan tu dia kencing bukan macam kita kencing ya. Jadi itu kena ingat. Lepas tu syaitan boleh masuk. Ada pula orang tanya, kalau begitu kita letak dalam tudung saji. Itu sebab disuruh tutup. Maka itu juga orang letak dalam peti, dikira menutup. Di sini jugalah Nabi pesan kita, waktu-waktu maghrib jangan buka pintu tu, syaitan masuk rumah kita. Waktu maghrib jangan buka pintu. Ada yang tanya, dia tak masuk ke tingkap ke? Dia pun pakai law juga Syekh. Dia hanya masuk ke pintu je. Waktu jangan buka pintu waktu maghrib itu. Dan kalau kita nak masuk pun, diajar oleh Nabi masuk dengan zikir, sebut nama Allah, bismillah ke, beri salam, assalamualaikum. Apa kata syaitan? La mabita lana, tak dapatlah kita nak tumpang rumah dia malam ni. Wala asya, tak dapatlah kita nak tumpang makan bila seorang masuk rumah menyebut nama Allah Ta'ala. Nampak tu? Jangan ingat syaitan ni tak ada. Dan jangan ingat Nabi tak ajar kita, Nabi ajar dah. Di situlah ulama-ulama mengatakan, kalau ditutup pintu syaitan tak masuk, maka yang kita letak dalam peti sejuk, yang kita letak dalam almari walaupun tak bertutup, dianggap sudah tutup pintu tu, syaitan takkan masuk tu. Baik. Tapi air ni kena pesan, air ni jangan terdedah sehari semalam tu, air minum lah. Hadirin hadirat para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan bahawasanya tiap-tiap pekerjaan yang bagus dan baik itu dibangsakan oleh syarak kepada malaikat. Kerana malaikat itulah wasitahnya, perantara. Kita ni memang tak boleh lupa. Jangan lupa. Allah sendiri sebut dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dialah Allah yang mengilhamkan kebaikan dan kejahatan. Maka ilham baik itu datang dari malaikat.
Ilham jahat itu datang dari syaitan. Dan kita ni lahir wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Nabi bersabda, tiap anak Adam lahir bersamanya ada jin satu, ada malaikat satu. Tiap-tiap anak Adam, kullu. Bila Nabi kata tiap anak Adam, sahabat tanya Nabi, wa anta? Tuan pun ada jin dan juga dipanggil malaikat tuan sendiri. Nabi kata, wa ana? Ya, saya dah. Cuma dalam riwayat yang lain menyebutkan jin yang bersama Rasul tu akhirnya masuk Islam. Jin kita ni ada jin masing-masing. Lepas tu jin ini dipanggil qarin bahasa Arab. Wa qarinuhu minal jin, dipanggil qarin. Qarin itu yang menyerupa kita tu. Itu yang kalau orang memuja-muja, membela dipanggil jadi hantu raya. Qarin dia tu lah. Qarin dia. Mula takut dia kan. Allah hadirin hadap qarin kita. Itu yang kadang-kadang orang tu mati, qarin dia tu tak mati lagi. Ini terutama orang yang dipanggil memuja-muja, dipanggil syaitan, atau qarin dia membesar. Orang panggil hari ni hantu raya ataupun saka panggil. Saka tu qarin tu lah. Qarin yang ditinggalkan, tuan dia mati, qarin dia tak mati, carilah siapa nak pelihara dia. Para jemaah rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi kita ni ada qarin masing-masing, tak? Jagalah. Cuma qarin ni dia mengasuh kita. Hasut kita. Cuma kita nak kena lawan. Sebab tu ada bisikan-bisikan baik, ada bisikan-bisikan yang tak baik. Bisikan baik daripada malaikat. Nanti malam-malam tuan-tuan nak tidur, niat tak? Niat nak bangun pukul 5 pagi. Nanti pukul 5 tepat ada makhluk yang gerak, tuan-tuan. Tu namanya malaikat yang sama kita. Itu dipanggil malaikat, mulhim nama dia. Malaikat mulhim. Dipanggil dia malaikat mulhim. Baik, itu cerita qarin tu, qarin. Lepas tu qarin inilah yang dipanggil membesar. Jaga tu. Itu yang orang kalau pelihara hantu raya, dia outstation. Tapi qarin ni nakal, qarin dia datang. Tu kata bini dia, kata awak outstation. Tu yang kadang-kadang dia tidur bini orang tu. Na'udzubillah, ni terutama orang yang pelihara lah. Yang tak pelihara macam tuan-tuan, jangan takut lah pula. Takut tak pasal-pasal lah tak. Lepas tu kadang-kadang ada orang dia tak datang kuliah, tapi qarin dia datang. Tu lagi teruk tu dipanggil tu. Qarin dia. Tapi qarin ni pun bukan senang lah. Kecuali orang yang memuja je boleh. Boleh menjelma. Dan kalau nak kenal dia tu jin, saya dah pesan banyak kali guru saya kata, tok guru saya kata, ni dia tak ada alu bibir ni. Itulah dia panggil jin tu. Jadi tengok orang kiri kanan tu, takut qarin dia hantar. Tengok dia bawah pokok tidur lena, hantar qarin sini nama. Dia tak ada ni. Ibu-ibu kakak balik kan, kalau suami obsession balik cek dulu tau. Kalau misalnya tebal selak, apa hal ni? Nak tengok original ke palsu. Allah Rabb. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan dengan maka menguap itu daripada penuh kenyang perut dan kemalasan, dan demikian itu dengan wasitah syaitan, perantaranya syaitan. Maka mengurangkan makanan dan kerajinan itu dengan wasitah malaikat, dengan kerana apabila datang menguap, hendaklah tahan dengan seboleh-bolehnya pada barang bila ada ia disuruh kita tutup tu. Jangan bagi syaitan tadi masuk ke dalam mulut kita, kerana ini kerja-kerja syaitan. Wallahu ta'ala alam. Habis tu adab-adab. Tapi adakah batal sembahyang dia? Batal tak batal, ini pertama sekali. Dalam sembahyang ni kita kena ingat, jangan ada perkara yang membatalkan solat dilakukan. Antaranya ialah bercakap sesuatu sama ada difaham atau tak faham, keluar bunyi daripada mulut kita tu. Jangan lebih ada 2 huruf kan, kita belajar dalam ilmu fiqh. Perkara batal sembahyang ialah bercakap sesuatu, keluar daripada mulutnya suara sama ada dia faham atau tak faham. Jadi kalau orang yang keluar suara 2 huruf, maka orang yang menguap ni dia bunyi batal sembahyang. Kan ada huruf yang keluar itu. Hati-hati tu. Lepas tu kena menguap tu, tutup pelan-pelan, jangan keluar suara. Tak apa. Tapi kalau suara tak boleh. Sama juga orang yang sembahyang berdehem. Lepas tu ulama-ulama berbahas berdehem ni batal tak batal.
Walaupun tanya mana dalil, dalilnya kita sembahyang ni mana boleh bercakap selain daripada Al-Quran, zikir, doa. Itu je, Quran, zikir, doa. Sekarang ni tengah sembahyang keluar tak keluar suara? Keluar suara. Sebab tu kalau kita rasa sangkut, kita boleh dipanggil kecil-kecil tu dah. Sikit sudah. Jangan dipaksa. Batuk macam tu juga. Batuk ni ada yang normal. Macam kita batuk sakit tegak. Batuk tak apa. Ini batuk dibatuk-batukkan pula. Itu dipanggil macam lalu YB. Itu dipanggil batuk minta projek. Yang itu sengaja tu. Keluar 2 huruf dengan sengaja, batal mayang itu. Batuk bersin macam tu juga. Bersin, orang bersin. Itu bersin normal. Tapi kalau dia tambah huruf acem, mana datang cem tu? Itu biasa bersin. Apa? Itu normal. Tapi jangan kita tambah huruf itu. Ini yang kadang-kadang saya tengok paling banyak sekali ialah berdehem. Dehem banyak orang mayang, tengah mayang tu. Baik, kalau keluar huruf batal. Kecuali lah kita dipanggil sangkut sikit kan. Kita gerak dalam, sudahlah, dipanggil menderam tu. Ini dah jadi main-main pula mayang kan. Sedangkan kita sembahyang ni berada. Saya sebut ni bukan apa, sebab kadang-kadang kerap berlaku di sebuah masjid benda-benda begini sampai kita pun jadi terganggu. Dan kadang-kadang dipanggil, memang jelas dia punya perbuatan tu memang keluar huruf. Jadi dia punya poinnya ialah keluar 2 huruf tadi tu. 2 huruf tu keluar waktu dia buat benda itu. Jadi menguap ini jangan sampai keluar huruf tadi. Itu ha. Baik, para hadirin, para jemaah dirahmati Allah, lihat. Qala mu'allif rahimahullah, habis yang itu. Kita masuk pula bab ke-39, babu ma jaa anna salatal qa'idi 'ala nisfi min as-salatil qa'im. Bab yang telah datang ia bahwasanya sembahyang duduk itu setengah pahala sembahyang orang di. An Imran ibn Husain qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli wa huwa qa'idun faqala man shalla qa'iman fahuwa afdalu wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi atau kama qala hadithun hasanun sahih. Qala Asy-Syaikh Marbawi 211, ketahuilah kiranya ya saudaraku, dalam bab ini tahulah kita perbezaan pahala orang sembahyang diri dan sembahyang duduk dan sembahyang tidur. Sembahyang baring kita. Sembahyang tidur ni dia sembahyang mengiring tu. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi beberapa riwayat, katanya an Imran bin Husain qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati rajuli wa huwa qa'idun. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain padahal beliau seorang laki-laki yang kena penyakit buasi. Namanya Imran bin Husain. Dia ni memang ada masalah penyakit buasi. Katanya, telah saya tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal sembahyang seorang laki-laki, sembahyang fardu atau sembahyang sunat dengan duduk, bagaimana besar pahalanya berbanding dengan orang yang berdiri. Orang sembahyang duduk ini. Apakala didengar Rasulullah akan demikian soalan, lalu dijawabnya Nabi, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Sesiapa sembahyang berdiri maka dialah yang lebih afdal pahalanya, yakni banyak pahala daripada sembahyang duduk dan sembahyang mengiring tadi. Dan sabda Nabi lagi, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan sesiapa sembahyang dia hal keadaannya duduk, maka baginya separuh, setengah pahala orang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa mayang dalam keadaan mengiring, baring ni tadi, maka baginya pahala orang yang duduk separuh pahala orang duduk tadi. Maka baginya setengah, tambah tu, setengah pahala orang yang sembahyang duduk. Tertinggal tu. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar, Anas bin Malik dan As-Sa'ib. Dan kata Abu Isa lagi, bermula hadis Imran bin Husain ini tarafnya hadis hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan hadis ini dengan satu isnad yang lain. Ada satu sanad lain
Begini bunyinya, an Imran bin Husain qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil marid faqala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain, katanya telah saya tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang orang sakit. Kebetulan Imran ni dia kena penyakit buasir. Jadi dia tanya Nabi, nak sembahyang macam mana ya Rasulullah kalau orang sakit? Orang penyakit dia tak, kalau berdiri tu keluar dia punya salur-salur semua sekali tu. Keluar begitu tengah berdiri, keluar segala-gala isi perut dia. Jadi tanya nak sembahyang macam mana? Sabda Nabi, salli qa'iman, maknanya sembahyanglah olehmu berdiri dulu. Itulah sebabnya rukun solat yang kedua lepas takbir atau lepas niat apa dia? Ialah berdiri tegak, syarat. Jadi rukun sembahyang fardu berdiri tegak. Kena ambil hadis ini. Betul orang tanya, mana hadis yang kita sembahyang ni, mana hadis rukun solat itu berdiri tegak? Dia Rasulullah tak ajar rukun solat 13 perkara. Yang pertama niat. Nabi tak ajar macam tu, Syekh. Betul hari ni penat nak menjawab dengan orang hari ni. Tanya dalil, mana dalil yang rukun sembahyang 13? Memang Nabi, mana dalil? Memang Nabi tak sebut nombor 1 niat, nombor 2 ni tak ada hadis macam tu. Cuma ulama-ulama impunkan segala hadis, dibuat number-number itu. Samalah juga hari ni orang tanya enakmen syariah ini semuanya dia kata bid'ah. Sebab zaman Nabi mana ada enakmen. Itu nama letih nak menjawab orang hari ni. Memang dulu tak ada enakmen. Jadi Nabi sebut itu, ulama-ulama senaraikan supaya senang jadi rujukan. Jadi bila dah jadi rujukan, dalam enakmen dia takkan sebut hadis mana. Itu cari sendirilah. Sama juga macam fatwa keluar, nak tanya mana dalil-dalil. Itu semua dia tak perlu sebut dalam fatwa tu, kena tanya mufti, faham? Nak suruh datangkan dalil. Dah jadi kitab pula nanti benda tu. Ini yang kita nak marah ni. Jadi kalau begitu kena faham kaedah-kaedah itu. Sama juga mana sifat, bahawa mana ada sifat Allah 20. Memang sifat Allah banyak. Cuma 20 itu adalah ijtihad ulama untuk mengenal Allah. Memanglah tak Allah tak Nabi tak sebut nombor 1 wujud, nombor 2 qidam, nombor 3 baqa, nombor 4 mukhalafat. Nabi tak sebut macam tu. Tapi dalam hadis-hadis yang banyak itu dihimpunkan lalu dimudahkan kita. Ni orang dah mudahkan kita pun kita nak komplain lagi kan. Jadi kalau tak ada number tu lagi susah pula kita mikir tu. Jadi kalau begitu begini jugalah dalam bab sembahyang ni. Jadi ulama menyebutkan rukun solat yang kedua itu berdiri tegak, kerana Nabi ajar Imran bin Husain kalau sembahyang itu salli qa'iman, berdiri sembahyang tu. Sembahyang tu hendaklah berdiri. Jadilah berdiri tu rukun, wajib bagi orang sembahyang. Baik, kalau tak mampu, fa in lam tastati', dalam bahasa Arab ini dipanggil in syartiyah. Maknanya syaratnya kalau dah tak mampu barulah kamu sembahyang duduk. Dengan makna sembahyang fardu selama mana mampu berdiri wajib diri. Dibenarkan duduk itu in lam tastati', jika tak mampu saja. Ya, faham betul ya. Besok kalau orang tanya, tolong dah jawab macam tu. Tak mampu ni, tak mampu tak apa berdiri, duduk. Tapi kalau mampu, diri semula. Kerana itu orang perempuan ke lelaki ke, bila uzur macam itulah kena buat. Berdiri bayang. Orang mengandung ke sakit ke tak, rasa-rasa macam dah pening nak tombang, duduk kejap. Tapi rasa macam dah stabil, diri balik. Rasa macam nak tombang, duduk balik. Tak ada kerja lain lah. Itulah kerjanya bayang tu. Dah mau macam mana, dah itu kaedah yang diajar oleh Rasul. Jadi tak boleh daripada awal lagi nak duduk. Syaratnya kena berdiri. Kecuali boleh duduk dari awal kalau memang dah tak mampu. Macam kita atas katil operation tu, macam mana nak berdiri kan? Itu tak apalah. Mayanglah atas kadar mampu kita. Baik. Kalau tak mampu duduk, fa illam tastati' fa ala janbin, maka tak mampu duduk itulah kita disuruh mayang mengiring, mayang dalam keadaan baring itu. Syaratnya bila dah tak boleh nak duduk, berbaringlah kita mayang
Ini hadirin hadirat, inilah kaedah kita nak faham. Nombor dia 1, 2, 3. Jadi nombor 1 tu kena buat dulu. Kalau tak mampu baru boleh pergi nombor 2. Macam tu jugalah hari ni dalam isu yang berlaku. Orang marah majlis agama Islam fatwakan sesat. Dia kata patut buat perundingan dulu. Tuan-tuan nak jawab apa dia? Itu saya tengok dalam senarai tu ada ahli majlis fatwa Negeri Selangor tu ada tu. Carilah. Tapi bukan 1G. Sekian je. ada ahli majlis fatwa tu. Bahagian akidah dipanggil Jawatan Kuasa Akidah Selangor tu. Ia menyiasat hal ini. Bira saya bukan orang lain tu. Dia tunjukkan bagaimana dia ada fail-fail maklumat-maklumat. Rundingan ni lama dah buat. Tahap ini bukan tahap berunding, sebab Nabi ajar kita dalam bab ini, man ra'a minkum munkaran, man ra'a, kalau kamu tahu ada benda mungkar. Apa benda mungkar? Benda bercanggah dengan syarak. Falyughayyirhu, hendaklah cegah dengan tangan. Tangan ni benda apa? Kuasa. Fa in lam tastati', in syartiyah, sama dengan hadis ini. Kalau tak mampu dengan kuasa, barulah guna mulut. Mulut namanya berunding. Sekarang ni ada kuasa ke tak ada kuasa? Ada yang tak ada kuasa, NGO tak ada kuasa, parti tak ada kuasa, barulah kita berunding. Kita nak suruh orang ada kuasa berunding, kan tak cerdik nama dia. Faham tak faham ni? Orang Syalam nak marah kat ni. Tak? Biar jadi cerdik kita. Jangan nampak kita ni cakap je Islam tapi tak faham Islam. Ni malukan orang lain ni mungkin. Orang suruh ikut ulama', kau nak buang ulama'. Ni jadi mamak orang ni. Mana tajuk ni? Tajuknya tu lah. Kalau kita nak kan tak ada kuasa, jangan buat pasal tak ada kuasa. Lepas tu yang ada kuasa, kena guna kuasa. Sekarang ni ada kuasa agama. Pada tahap ini tuan-tuan, sebenarnya bukan berunding lagi. Dah minta taubat dah golongan ni, istitabah. Dalam Islam golongan ni kalau tak taubat, pancung je akhir sekali. Bukan runding lagi dah sekarang ni. Faham tak faham? Bukan tak runding dah sebenarnya tu. Sister tak sister, aku tak kira. Tak? Ini belum berada lagi je. Baru sister. Dengan sister pun dah kalah, nak dalam berada macam mana? Jadi kita ni kena tunjuklah ada kuasa. Yang tak ada kuasa, betul lah pergi berunding. Jangan orang ada kuasa, kita suruh dia berunding. Tak cerdik. Sama juga orang mampu berdiri, nak suruh sembahyang duduk. Nabi dah kata, berdiri dulu. Kalau sembahyang fardu, sembahyang sunat, kita cerita lain. Ini cerita sembahyang fardu. Lepas tu nak jawab, orang sembahyang fardu tanya kita, boleh tak sembahyang duduk? Tanya dia, mampu tak diri? Mampu, diri dulu. Jangan kita orang termampu diri, kita kata engkau duduk. Tak apa, duduk je. Kita kan liberal. Mana boleh? Sebab Nabi suruh berdiri dulu. Macam tu juga benda mungkar. Kalau ada kuasa, guna kuasa dulu. Tapi kalau tak ada kuasa, barulah kita berunding. Saya tanya tuan-tuan, boleh tak tuan tutup kasino yang ada kat Genting Highland tu? Boleh ke tak boleh? Sewa 2 bas daripada Mars ni. Sewa 2 bas, 3 bas pergi Genting. Apa hal ramai-ramai ni? Kita nak tutup kasino yang ada. Kuasa ada ke tak ada kuasa? Sampai sana Syah, sejuk semua. Ni musim hujan ni, lupa bawa baju sejuk. Dah menggigil semua, nak turun. Tengok masuk depan kasino tu dia bonzer dia besar-besar, Syah, pistol siap, Glock semua ada tau. Kita ni ingatkan tak ada orang kata. Nak tutup suka-suka. Dia punya bonzer punya ramai. Last kali pergi main happy go round tu je. Naik kuda, mana pergi dah semua. Kuasa tak ada. Kita hanya boleh pergi nasihat je. Itu pun kalau diterima nasihat kita. Kalau tak terima, biar kita nak cakap ni, biar tanya dulu orang yang tahu. Jangan pandai-pandai nak tindak kalau tak tahu ni. Inilah kata orang putih. Kita kalau ada kuasa, kena guna kuasa. Kata orang putih apa dia? Bukan Mak Saleh kata. Orang kata pepatah Inggeris kata begini, if you have a power but you are not powerful, you are a bloody fool. Understand or not? Saya kalau marah cakap orang putih saya. If you have a power, you are not powerful, you are bloody fool. Baik itu kita kena kuasa. Barulah namanya cerdik. Ada kuasa guna runding. Apa barang macam tu. Mana tajuk? Tajuk ni bayang. Jadi mampu berdiri, diri dulu. Jangan nak duduk, diri dulu. Dah tak mampu baru duduk je. Sebab tu kita ada kuasa, guna kuasa dulu. Tak mampu baru berunding.
Tuan-tuan tengok budak-budak merempit 15-16 orang. Tengah celah budak merempit tu ada budak perempuan seorang. Tuan-tuan seorang-seorang. Berani tuan-tuan nak pergi ambil tindakan pada dia orang. Tuan-tuan kira tak? Kita konon-kononnya ahli jawatan kuasa masjid yang diberi kad apa nama? Ini kad badar kan. Kita membawa kad tu. Tunjuk kat dia. Budak tu 16 orang je. Konon-konon nak jaga maksiat, hempuk helmet tu, koma je. Kita walaupun ada kuasa, kita tak boleh tindak macam tu. Dia kena cerdik tindak. Datang 4-5 orang tu kena sabar sikit bawa polis. Lepas tu kita nak 1000 orang bawa polis kadang. Sebab dia ada kuasa lebih sikit. Kita ada kuasa juga tapi terhad. Itu kalau contoh. Tu kalau seorang macam. Masa tu tuan-tuan, kita nak guna kuasa kita pun susah. Tapi kita boleh pergi yang kedua, guna lidah. Nasihat. Tuan-tuan bagi salam je, apa bro? Lu apa hal? Kita pun gigil je, ketar-ketar kencing kita situ. Main, tuan-tuan tak ada pengalaman. Saya ada pengalaman, kita tahu. Dia ramai-ramai, tuan-tuan berani. Dia hempuk kita, dia halau tu. Apa? Wah tak susahkan lu balik, dia kata. Macam kita nak nasihat dia, baru Assalamualaikum, apa brother? Apa brother, tuan-tuan dah gigil. Tuan-tuan nak guna kaedah apa masa tu? Kita guna kaedah bencilah kita, menyampah pula kita tak. Baik kita cabut, belum dicabut. Kita memang tak boleh buat apa je. Nabi dah ajar kita tu. Mula dengan lidah, dengan tangan kalau ada kuasa. Tak ada kuasa dengan lidah aja. Lidah pun tak boleh. Hati kita ni kena benci. Itulah Nabi kata, itulah kita duduk tahap lemah iman. Tapi kalau kita boleh nasihat. Ini pernahlah kami buat biasa. Saya dengan anak-anak kadang kita tengok budak-budak muda berduaan. Jangan kita marah. Beri salam, Assalamualaikum, buat apa, dah kahwin belum? Dia tanya lama, dia pun pening juga saya. Minta mak abang, minta mak siapa pula? Tak. Rupanya dia couple duk peluk-peluk kan. Bila tanya dah kahwin, tanya itu, tanya ini, dia pun sendiri mengaku. Kalau adik awak orang peluk macam ni, awak marah tak? Marah. Tahu ini adik orang ni, bapak dia pun, abang dia pun marah juga tu. Kalau ini anak saya ni, saya tempeling dia awak ni tu. Tu dah hujung-hujung lah buah dia tu. Dah geram. Kalau anak awak tahu pula awak marah tak? Ini anak orang awak peluk-peluk ni, duk romen-romen ni, ingat bapak dia tak marah. Tahu pun. Jadi awak balik sekarang lagi baik kata. Nak ambil tindakan, kita pun tak ada kuasa. Nasihat ialah nak macam mana. Itu namanya kaedah tu yang kita boleh buat. Jadi hadirin hadirat, begitu juga bab semayang ini. Jadi Imran bin Husain cerita, nak macam mana nak semayang ya Rasulullah. Dia sakit, Nabi kata, kamu berdirilah dulu. Kalau tak mampu berdiri, barulah kamu duduk. Itu kaedah dia. Kalau dah tak boleh duduk juga, barulah baring. Sembahyang duduk adakah pahala? Ya saudaraku, dengan hadis ini kita tahulah dapat pahala orang yang sembahyang duduk tadi. Dapat juga pahala. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, bahawasanya sembahyang duduk itu padanya pahala setengah pahala orang yang sembahyang berdiri. Pun begitu jadi perbahasan ulama-ulama. Yang separuh pahala berdiri ini adakah bagi orang yang uzur ataupun orang yang sihat? Kerana orang uzur tadi macam tuan-tuan, waktu sihat tuan-tuan sembahyang berdiri ke sembahyang duduk? Ambillah sembahyang sunat lah. Sebab sembahyang fardu ni memang kena berdiri lah. Sembahyang sunat kita ada option, boleh duduk, boleh berdiri. Biasa masa sihat ni tuan-tuan sembahyang sunat diri ke duduk? Diri. Sampai satu ketika besok uzur, tak larat nak berdiri, sembahyang duduk. Soalnya adakah pahala kita pahala berdiri ke pahala orang duduk? Kata para ulama, oleh kerana masa sihat dulu dia memang berdiri, dan hajat hati dia waktu sakit tu nak berdiri tapi tak boleh, terpaksa duduk, pahala tetap pahala berdiri juga. Habis tu yang Nabi kata separuh itu untuk orang yang sihat, yang dia memilih untuk duduk walaupun dia mampu berdiri, separuh pahalanya. Tapi jangan pula kita marah. Tak? Kerana apa? Kerana walaupun dia sembahyang duduk itu separuh, lebih baik daripada kita yang marah dia tak sembahyang. Tu faham? Yang kita dah marah, apa kau main sunat duduk ni? Tak? Kita marah dia main duduk, yang kita marah pun kita pun tak sembahyang sunat. Mana lebih bagus? Bagus dia yang sembahyang duduk itu. Kalau begitu, jangan marah dia. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang dia halang orang sembahyang sunat duduk, padahal boleh. Boleh. Jadi lebih baik daripada kita yang tak buat apa-apa tadi. Jadi itu namanya keterbukaan dalam ibadah. Jadi hadirin hadirat,
Itulah saya rasa yang boleh kita bincangkan cara ringkas dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis berhubung dengan tasawuf menguap. Yang kedua, hadis berhubung dengan sembahyang ini diajar oleh Rasulullah bagaimana ada beza sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Kan itu dalam sembahyang fardu diletakkan rukun yang kedua berdiri tegak. Berbeza dengan sembahyang sunat. Bahawa sembahyang sunat itu ada pilihan. Kalau begitu, orang yang sembahyang sunat boleh sembahyang duduk. Kalau dia rasa tak mahu nak berdiri walaupun dalam keadaan dia sihat, boleh. Dan daripada hadis ini kita melihat bahawa ada kaedah yang telah diajarkan oleh Rasul dalam kita nak menentukan sesuatu hukum hakam. Jadi kita nak jadi cerdik, nak berhikmah dalam bertindak, ikut apa yang telah diletakkan syarat oleh Rasul. Iaitu Nabi letak berdiri, tak mampu barulah duduk. Macam juga cegah mungkar, Nabi ajar kita ubah dengan tangan. Lepas tu tak ada tangan, ubah dengan mulut. Lepas tu kita boleh tak ubah pemerintahan dengan tangan? Boleh. Macam mana? Keluarlah mengundi. Itulah pesanan SPR, sekian dimaklumkan. Tiba-tiba kita daftar nama pun tidak hari ni. Nak keluar mengundi, nak ubah macam mana? Cik jawab. Nak ubah macam mana? Lepas tu jangan kata dia tak boleh ubah. Boleh ubah. Ada negeri yang berubah dengan undi. Itu kuasa kita ada. Itu namanya kuasa rakyat. Sebab tak ubah itulah minyak naik harga. Faham? Sekianlah saja sebagai penutup bicara hari ini. Jangan kita dipanggil kata tak boleh nak ubah, tak boleh ubah. Siapa kata tak boleh ubah? Kerajaan Turki bukti dah berubah. Kerajaan Palestin dulu di bawah Fatah, sekarang diubah di bawah Hamas, kan? Siapa kata tak diubah? Banyak kerajaan-kerajaan dalam dunia yang dah berubah, termasuklah yang berada di Tunisia dan bagai-bagai itu. Itu tak sebut lagi dipanggil Barack Obama bagai-bagai berubah. Tak sebut lagi negara-negara. Ada. Siapa kata kita tak boleh? Boleh. Itu kuasa kita. Lepas tu jangan salahkan dipanggil, jangan salahkan benda ni tak boleh berubah. Itu yang Allah Ta'ala sebut, innallaha la yughayyiru biqaumin. Allah takkan ubah nasib kaum, melainkan mereka ubah diri. Jadi kita dah diberi kuasa. Lepas tu besok jawab depan Allah, apa kamu tak ubah dengan tangan padahal ada kuasa hari itu? Nak jawab depan Allah, tak pergi daftar, ya Allah. Nak daftar, pasal malam pun orang buka pendaftaran boleh, pejabat pos pun boleh. Ni cerita kempen untuk pendaftaran bagi wakil SPR. Sekian saja itu. Jangan kata tak boleh. Jadi jawab sendiri besok siapa yang tak bantu nak mengubah keadaan ni. Wallahu ta'ala alam. Semoga dan merahmat Allah Ta'ala semua. Sekadar itu sajalah kita tangguh dulu tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qim as-salah.